forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon dan nasihat daripada Datuk Kamal Amir terhadap pemimpin UMNO yang tidak bersetuju dengan Presiden dan tularkan di media sosial. Akhirnya saya baca sedikitlah kat Malaysia kini ni, tak tahulah Datuk Kamal Amir nasihat kepada Isam Jalil ke, tapi buat Datuk Amir tak sebut nama lah. Tapi saya bacalah satu berita hangat dekat Malaysia kini ni. Isham sahut cabaran debat Zahid tapi digelanggang neutral. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isam Jalil menyahut cabaran untuk berdebat dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimana Isham meletak syarat agar debat itu diadakan di gelanggang neutral. Okey tuan-tuan, mari kita dengar nasihat daripada Datuk Kamal Amir terhadap pemimpin UMNO yang tidak sependapat dengan Presiden dan menularkan di media sosial. Okey tuan-tuan, di akhir kita komen macam biasa. Jadi pada bangsa saya sendiri. Begitu juga apa yang berlaku dalam UMNO. Saya melihat sekarang ni ada bibit-bibit di mana satu dua orang tiba-tiba menularkan kenyataan yang bukan-bukan. Kalau mereka tak bersetuju dengan Presiden, masuk dalam mesyuarat, nyatakan. Bertemu, saya tak yakin yang Presiden tak nak boleh jumpa. Kalau mereka yang ada kedudukan, sama ada sebagai wakil rakyat, ataupun sebagai ahli majlis tinggi, ataupun sebagai ketua bahagian, pergilah ke tingkat 38, berjumpa dengan Presiden, lahirkan apa yang anda tak setuju. Bukan menularkan kenyataan melalui media sosial. Bukan membuat kenyataan melalui media. Ini mengeruhkan suasana. Kita selalu saya katakan, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Tapi bukanlah dengan menuduh itu, menuduh ini. Saya agak bersimpati dengan Presiden apabila beliau terpaksa menjawab persoalan-persoalan yang tak sepatutnya kita ungkitkan. Sekarang ini UMNO sedang diserang begitu hebat. Kerana UMNO bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan. Di mana dalam Pakatan Harapan itu adanya beberapa pertubuhan politik lain. Iaitu Parti Keadilan, Parti Amanah dan Parti DAP. Dan naratif penceritaan bahawa UMNO ini menjilat DAP ini, itulah yang dinyanyikan oleh pembangkang. Saat kita sedang menangani persoalan ini, menjelaskan kepada rakyat, semalam saya dipahamkan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO berada di Parit, Perak untuk pergi menjelaskan pada Akar Umbi sebagaimana yang dinyatakan pada saya itu hari. Dia akan turun ke gelanggang tiap-tiap bahagian dan bertemu dengan ahli Akar Umbi. Satu demi satu bahagian akan ditangani untuk menjelaskan keadaan sebenar. Sebab saya juga bersetuju bahawa bagaimana bahagian unit penerangan UMNO itu sendiri, kadang-kadang saya bukanlah nak kata gagal, tidak. Tapi seolah-olah kadang tidak bermaya. Warga di peringkat Akar Umbi tertanya-tanya. Bila orang datang saja menyerang UMNO, mengatakan UMNO ni menyokong, menjilat DAP, maka mudahlah amarah itu dibakar. Maka bibit-bibit itu dicurah dengan minyak untuk membakar hati dan perasaan. Jadilah orang marah, saudara. Sedangkan saya melihat bagaimana Presiden, bukan saya nak membela beliau, saudara. Tapi bila saya melihat adanya, saya ingatkan dah bersihlah UMNO ni. Ingatkan UMNO sudah bersih daripada sebarang parasit ataupun gejala-gejala yang boleh meruntuhkan parti kita. Kena ingat, saudara, kalau kita berbalas sama kita, kita tidak akan selamat. Banyak saya setuju, banyak orang kata kita mesti go solo. Apa jadi pada pilihan raya 20 pilihan raya ke-15 dulu, UMNO go solo. UMNO Barisan Nasional bertanding sendiri. Akhirnya tinggal 30 kursi. UMNO cuma mampu mendapat 26 kursi saja. Sedangkan sekarang bila kita bertanding, contoh macam di Pelangai. Bagaimana kata Datuk Jazlan bahawa sekarang ini keyakinan warga sudah pun mula berada pada UMNO Barisan Nasional. Sudah pun ada sedikit demi sedikit. Dan sepatutnya kita garap. Bukan kita mencurahkan api perbalahan. Saya tidak mahu menamakan apa, saya tidak mahu menceritakan, tetapi saya melihat adanya ciri-ciri yang boleh membawa perpecahan dalam UMNO. Tak bersetuju dengan Presiden, tak ada masalah. Saya sendiri pun kalau tak bersetuju, saya balon juga, saudara. Tetapi biarlah caranya. UMNO ada dia punya Tuan Madinahnya. UMNO ada tata caranya untuk menyuarakan pandangan. Tiap-tiap tahun kita ada Perhimpunan Agung. Kita boleh mengutarakan soalan itu di peringkat cawangan, di peringkat bahagian secara tertutup. Bukan untuk dilaporkan. Kemudian bila adanya Perhimpunan Agung UMNO, bawalah usul. Bincang. Kalau rasa tak bersetuju, balonlah Presiden, tak ada masalah. Tetapi jangan kita dedahkan pada media. Saudara, kalau dada kita ni ada sedikit kudis, ini kurap.
Maka orang katalah ini kerajaan kita dah berkuap. Sedangkan kadang-kadang kita ada jangkitan kulis buta. Ini gambarannya. Saya haraplah teman-teman saya yang mereka bernama pemimpin, sama ada anda menjadi menteri, ataupun anda jadi timbalan menteri, ataupun anda menjadi wakil rakyat, maupun anda menjadi ketua bahagian, dan sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Kalau tak bersetuju, masuk dalam mesyuarat yang tertutup balon. Apa ada masalah? Kita mesti berani bersikap untuk menyuarakan pandangan kita. Bukan disuarakan di luar. Ini tidak. Kadang-kadang suara-suara pandangan kita itu mengiyakan sebagaimana tuduhan orang. Seolah-olah UMNO ni menjilat DAP. Oh, UMNO tu begitu, UMNO begini. Kenapa jadi begitu? Anda dipilih oleh warga UMNO sebagai pemimpin. Saya juga kecewa. Belum lagi anda memegang jawatan-jawatan yang lebih besar. Kalau anda memegang jawatan yang lebih penting lagi, kalau ini sikap anda macam mana, saudara? Ini yang saya lihat, saya runsing, saudara. Bagaimana bibit-bibit perpecahan ini cuba diwujudkan. Orang tunggu saja. Pembangkang tunggu saja untuk mengutip laba. Kemudian lepas itu menyeberang. Serang lagi UMNO. Kemudian seorang lagi. Saudara kena ingat, saudara, kita berada dalam sebuah batera. Dalam sebuah batera yang besar seperti UMNO ni, saudara. UMNO dengan ahli 3 juta lebih, saudara. 3.7 juta. Rumah agam UMNO itu kukuh sifatnya. Tapi kalau kita merobek dari dalam, batera yang sedang berlayar di lautan yang penuh bergelora itu, saudara, kita tebuk dari dalam, bocorlah dia. Kalau bocor, karamlah. Apakah anda merasakan hanya untuk mengutarakan pandangan anda secara terbuka, anda dilihat sebagai hero? Saya rasa anda dilihat sebagai mengkhianati perjuangan. Kalau betul-betul tak bersetuju, masuk. Saya sendiri, saudara. Saya cakap terus terang. Saya kadang-kadang saya tak setuju, saya tanya dia punya sisa. Kat mana Presiden? Tak dapat jumpa di sini, tak jumpa di pejabat. Saya tunggu. Nak cari ke rumah, memang sibuk sentiasa. Beliau bukan ada di rumah pun. Bila saya dapat tahu dia ada di parlimen, saya kejar di parlimen. Saya tunggu di luar. Dapatlah juga 10-15 minit bercakap dengan dia. Kadang-kadang dia cakap, minta maaf Mal. Keadaan sekarang ni, saya tengah sibuk nak menjawab parlimen. Tak apa, tapi ini pandangan saya. Jadi kita rasa itu sepatutnya berlaku. Bukannya kita bercakap melalui media. Ataupun saya dalam live saya kata, saya tak setuju. 1, 2, 3, 4 begini. Jadi naratifnya UMNO itu dikerjakan. Lunyai, saudara. Saudara Abdul Rahim Rasul kan, kluster UMNO berani kerana takut ataupun hero pengkhianat. Saya nampak sekarang ni bahawa dalam UMNO anda nak bercakap boleh bercakap, tapi saluran kena betul. Ini parti yang bukan satu hari, saudara. Kadang-kadang kita yang baru menyertai UMNO. Kalau usia dalam 30-40 tahun. Berartinya anda menyertai UMNO sekitar dalam usia 20 tahun. Bagaimana mereka yang berjuang lebih lama? Saya menyertai UMNO sebagai orang UMNO lebih lama lagi, saudara. Saya 40 tahun lebih. Tentulah saya rasa terpanggil untuk bercakap sebagai orang veteran. Orang lama. Nasihat pada adik-adik. Nasihat pada anak-anak. Cukup-cukuplah. Saudara, saya setuju Anwar Bidin. Betul, kalau nak balon-balon lah. Tapi biarlah kita nak balon tu dengan yang membina. Tapi caranya, saudara, mesti ada dia punya platform. Bukan macam macam orang mabuk. Dia bercakap pang sana, pang sini. Apa hal ni? Saya khawatir lah. Nanti kalau ambil tindakan disiplin, zalim. Bila tak dapat jadi calon, presiden tak betul. Bila dapat jadi calon, presiden tak betul. Semua kena pada presiden. Saya kadang-kadang bersimpati lah. Sebab beliau sendiri pun diserang. Saya nak cakap tu serang. Apakah jawatan Presiden UMNO itu tidak akan diserang kalau orang lain jadi presidennya? Nahi. Siapa saja duduk berada di anjung kuasa di tingkat 38, mereka akan diserang sebagai habis mungkin oleh parti pembangkang. Sebab tujuan mereka nak memusnahkan UMNO. Takkan itu pun tak sedar diri. Takkan itu pun tak faham. Saya kadang-kadang naik marah. Saya tak setuju kalau siapa. Saya bercakap secara jelas. Sebab semalam saya dipahamkan Yang Amat Berhormat Presiden Parti pergi berjumpa dengan warga UMNO Akar Umbi di bahagian Parit sana. Saudara. Dan saya rasa tiap-tiap minggu dia akan turun. Saya haraplah dalam pertemuan tertutup begitu, bercakaplah. Nyatakan. Saudara Samsul Syam, saya tak nak sebut sesiapa, saudara. Bagi saya harap mereka adalah, kita bersaudara sifatnya, saudara. Kita adalah satu persaudaraan yang kukuh. Jangan izinkan perasaan kita merungkai ukhuwah persahabatan. Saudara jangan lupa, saudara, kadang-kadang saya melihat, saya bersimpati jugalah. Saya dulu saya dah bercakap, saudara, kadang-kadang mungkinlah Datuk Zaid ni kerana sifat terbuka sangat,
Dada lapang yang saya tegur 3-4 ekar, selalu memaafkan. Akhirnya seringkali dia dikhianati. Orang yang bertanding, yang kalah dalam jawatan, dipungut lantik bagi jawatan penting dalam parti, akhirnya orang itu tikam dia dari belakang. Malahan sekarang ini menentang dia secara berdepan. Orang yang diberi kesempatan bertanding, tapi kalah, salahkan presiden juga. Jadi segala yang sebut tak kena. Apakah matlamatnya? Apakah mereka yang terbaik? Kalau mereka terbaik, mereka menanglah. Itu keadaannya. Jadi sebab itu, saudara FA, saya rasa setuju juga. Saya rasa presiden kena tegas lah, macam Dr. Akmal Saleh, ketua pemuda, dia tegas. Bila beras tak ada, dia pergi cari kat kilang. Sepatutnya begitu saya haraplah presiden, kalau presiden dengar pandangan ni, akan umi merasakan presiden sudah sampai masanya. Sempitkanlah sedikit dada tu, jangan duk berlapang dada sangat. Kalau ada 3 ekar belah kanan, 3 ekar belah kiri, nak lapang saja. Sempitkan. Laksanakan tugas secara berani. Tak usah peduli, jangan fikirlah. Dulu pemimpin dulu pun berani juga. 22 tahun dia jadi presiden UMNO, saudara. Apa dia tak buat? Dia rasa dia nak pecat, dia pecat begitu saja, saudara. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang ni, Saudara Faris Atas, Saudara Izzuddin. Jadi sebenarnya saya pandangan Saudara Izzuddin saya bersetuju. Sesiapa saja nak jadi pemimpin dalam parti UMNO ni, mesti bersifat seperti lilin. Kita membakar diri kita untuk mencerahkan suasana. Bukan kita membakar diri kita untuk jadi abu. Bergaduh, menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu bukan sifat kita. Saya runsing melihat keadaan begini. Di saat kita sedang menyantuni, parti-parti lain sedang melihat. Jangan lupa, saudara, UMNO, kita dah ruyup, saudara. Dah kalah. Tak mananya kita ni hebat. Kita kadang-kadang sedar diri kita seolah penumpang dalam sebuah kerajaan hari ini dengan bermodalkan 26 kursi saja. Masih ada lagi pengkhianat, masih ada lagi orang tu nak sentang ni. Kenapa tidak diwujudkan perdamaian, kukuhkan? Nak kata kalah, dah kalah. Nak kata menang, alhamdulillah. Dah menang, dah pelangai. Rakyat dah mula kembali pada kita. Tapi bila anda mendedahkan itu tak kena, ini tak kena, jadi orang pun macam mana ni? Itu keadaan kita sekarang ni nak berdepan dengan satu lagi peperangan di Kemaman. Pilihan raya di Kemaman akan berlaku tak tahu bila, yang akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Sedangkan kita pula ni berbalah lagi. Orang akan menyauk segala isu yang kita bangkitkan dan orang akan balon kita. Kenapa begitu sifat kita? Berterima kasihlah. Saudara Ion Sky, dia kata cari cara selesainya. Betul, saudara. Memang saya bukan apa, saya marah kalau saya melihat unsur-unsur UMNO itu mau dinodai. UMNO itu mau dijadikan tempat orang mencacai. Marahlah saya. Memang saya marahlah. Sebab kita sekarang ni sedang menyantuni. Dan kita sekarang, bila anda buat sikap begitu, bagaimana warga di Pelangai yang memberi keyakinan, kepercayaan pada calon daripada UMNO Barisan Nasional? Tentulah mereka kecewa, saudara. Ini kadang sikap kita. Kalau kita tak dapat jadi calon, janganlah kita nak marah. Ingatlah, rezeki datang daripada Allah SWT. Rezeki daripada Allah itu tidak pernah salah alamat. Berkali-kali dia bercakap, tak sedar juga. Tapi nak jadi pemimpin hebat. Hebat macam mana anda? Itulah geram saya, saudara. Baiklah, saudara. Nak bercakap pasal UMNO ni geram je, berpeluh-peluh nanti, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya lah sekarang ni. Tu ni ramailah pemimpin UMNO ni saya tengok. Dia orang cakap kalau ada pemimpin daripada UMNO cakap dia kalau di satu tempat tu 65% tu orang Melayu ataupun sampai 70% orang Melayu satu tempat kawasan tu. So confirm lah BN tak akan menang. UMNO tak akan menang lah. Tapi kita lihat baru ni di Dom Pelangai walaupun 73% Melayu di sana, tetapi BN tetap menang, UMNO menang. Jika 73% tu semua sokong orang PN, takkan menang punya, sebab bukan Melayu hanya ada lebih kurang 27% je, takkan menang punya. So baru ni dekat sana UMNO mendapat 63% undian total dia. So maksudnya 63% paling kurang-kurang pun half tu orang Melayu menyokong UMNO. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Persaudaraan Pemilik Alam. Assalamualaikum.